Okey, 1 minit lagi Ustaz, insya-Allah. Ni siapa panel pertama, siapa ni? Bagi Ustaz Anwar dululah. Ustaz Anwar dulu, Ustaz Anwar dulu. Ha. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffi ilaikum wa antum la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Para penonton dan penonton sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Petang tadi kita bertemu dan malam ini kita bertemu lagi dengan kedua orang tetamu saya yang berbeza daripada petang tadi, alhamdulillah. Petang tadi kita bercerita mengenai Ramadanku, apakah janjiku kepada Ramadanku. Dan pada malam ini insya-Allah kita nak bercerita tentang tajuk yang agak besar sikit, yang berkaitan dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umumnya, khususnya tentang pembangunan sosioekonomi, dan termasuk di dalamnya juga pembangunan spiritual, pembangunan minda, pembangunan emosional, pembangunan fizikal, dan berbagai pembangunan lagi yang selalu dikaitkan dengan pembangunan. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah malam ini kita nak bincang mengenai wakaf ataupun instrumen-instrumen yang lain yang seperti wakaf juga untuk kemajuan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak memanggil tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan kita berada dalam bulan yang penuh dengan barakah ini, bulan yang merupakan Sayyidus Syuhur ini, penghulu segala bulan ini. Kalau kita dapat insya-Allah kita tengok balik harta-harta kita, tengok harta-harta rumah kita, tengok ladang-ladang kita, di mana yang mungkinnya kita nak mewakafkan, tuan-tuan, sama ada di Perak, sama ada di Selangor, di mana-mana pun untuk kemajuan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan saya tuan-tuan ya, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Omar, Ustaz Anwar Hamzah Toha, iaitu timbalan kepada CEO Perbadanan Wakaf Negeri Selangor, anak syarikat kepada Majlis Agama Islam Selangor. Alhamdulillah, sebuah badan berkanun yang ditubuhkan khusus untuk membangun, mengurus harta-harta wakaf yang diwakafkan kepada perbadanan. Dan yang kedua tuan-tuan dan puan ialah Al-Fadhil Ustaz Rohizan Omar, mewakili Majlis Agama Islam Perak. Alhamdulillah, beliau pun banyak menjalankan kerja-kerja yang berkait langsung dengan hal-hal yang berkaitan dengan wakaf, zakat, berbagai-bagai lagi yang dikendalikan oleh Majlis Agama Islam Negeri Perak. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, untuk memulakannya saya ingin ahli-ahli panel kita dalam 1-2 minit memperkenalkan diri masing-masing ataupun memberi ucapan awal untuk kita memulakan majlis ini sebagai kata orang dia punya mukadimah pendek, untuk kita menggunakan mukadimah itu bagi kita insya-Allah meneropong lebih luas lagi perbincangan tajuk yang kita akan bincangkan pada malam ini insya-Allah. Saya berikan penghormatan ini terlebih dahulu kepada Fadil Ustaz Anwar daripada Perbadanan Wakaf Selangor untuk memberikan sedikit mukadimah. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Bahagia Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali yang merupakan saya ingat saya punya idola sebenarnya masa zaman belajar dulu, Datuk. Sihat Datuk ya. Allah. Tua benarlah saya ni dah. Dan yang seterusnya Ustaz Rohizan Omar daripada Perak. Mungkin bersiaran daripada Perak kita jauh tu. Jauh. Alhamdulillah pada malam ni sempadan pertamanya kita. Saya merakamkan ribuan terima kasih kepada Datuk menjemput saya untuk bersama-sama dengan Ustaz Rohizam dan Datuk bagi membicarakan tentang wakaf. Saya ingat ini satu perkara yang sangat baik untuk kita sama-sama kongsikan insya-Allah, Datuk. InsyaAllah. Dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini insyaAllah. InsyaAllah. Mukadimah awal saya pada malam. InsyaAllah. Sila Ustaz Rohizan, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bahagia Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Seterusnya kepada rakan panel Ustaz Anwar. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dapat bertemu dengan ayahanda
pada kita bertemu pada pertengahan bulan 3 dahulu sebelum PKP ini. Rasanya 2 hari sebelum PKP kita bertemu. Betul. Dan alhamdulillah kita semua sihat dan Datuk pun kelihatan setiap hari penuh dengan jadual di live FB ini. Dan alhamdulillah pada malam ni kita bertemu di Maya ini. Mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak perbincangan kita berkenaan dengan infak fi sabilillah ni, termasuklah wakaf dan juga mungkin kalau kita sentuh sedikit bab zakat ke apa sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan perbincangan kita ni akan menjadi sumber inspirasi lah ya kepada kita yang bercakap ni sebenarnya pun, dan juga kepada seluruh yang mendengar, yang menonton dan seterusnya, kepada sekalian muslimin dan muslimat yang berada khususnya di Malaysia ini. Ya, Okey, terima kasih. Ustaz, kalau kita boleh mulakan dengan Ustaz Anwar. Kalau kita baca-baca sikit tentang wakaf ni, bukan fenomena abad 19, bukan fenomena abad 20, bukan fenomena abad 21. Bahkan seawal-awal ada penulis mengatakan daripada awal kurun yang ke-6, kurun yang ke-9, kurun yang ke-10, zaman Abbasiyah, nampaknya wakaf ini menjadikan satu instrumen kepada pembangunan negara, instrumen kepada Baitul Mal, instrumen kepada pembangunan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa institusi ketika itu, hospitalnya di bawah wakaf, sekolahnya, madrasah di bawah wakaf, dan lain-lain, semua yang utamanya di bawah wakaf. Kalau misalnya Ustaz Anwar, yang saya rasa banyak membaca tentang ini, bukan saja membaca, banyak saya rasa berseminar, berforum, bersimposium, boleh menerangkan terlebih dahulu mengenai apa dia sebenarnya konsepsi wakaf dan apa kebaikannya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila Ustaz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk dan sahabat Ustaz Rahizan. Berkaitan dengan wakaf ataupun kita kenali sebagai ibadah wakaf ni, sebenarnya adalah satu ibadah yang telah pun dilaksanakan seperti mana Datuk sebut, bukan daripada era kini tetapi daripada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah pun menunjukkan kepada para sahabatnya supaya melaksanakan ibadah wakaf. Bila pelaksanaan itu dimulakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, kalau kita lihat di mana Nabi dalam zaman hijrahnya telah pun melaksanakan ibadah wakaf apabila Nabi sendiri membangunkan satu masjid yang dinamakan Masjid Quba. Insya-Allah. Yang satu masjid ini menjadi satu tempat ziarah bagi orang yang melaksanakan ibadah umrah. Untuk makluman Datuk dan sahabat kita, yang mana ibadah umrah maknanya tidak sunyi kalau sekiranya kita tidak menziarahi apa yang disebut sebagai Masjid Quba. Dan orang yang dalam keadaan bersuci kemudian dia pergi ke Masjid Quba melaksanakan solat sunat di sana, maka pahalanya seolah-olah mendapat satu umrah. Jadi di antara perkara yang paling penting yang kita lihat ialah bahawa Masjid Quba itu sendiri adalah satu masjid wakaf yang diwakafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian pelaksanaan kepada pembangunan masjid tersebut hari ini semakin dilihat semakin membesar masjid tersebut, dan pihak Arab Saudi sendiri telah pun melaksanakan proses pembesaran Masjid Quba itu dalam keadaan dia melihat bahawa itulah satu masjid yang sangat penting kepada umat Islam dalam konsep wakaf itu sendiri. Dan pernah ada satu kata-kata daripada kalangan ulama dan seterusnya, para sahabat sendiri mengatakan bahawa tidak sunyi di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan mereka tu kalau sekiranya mereka berkemampuan, mereka tidak berwakaf. Maknanya semua para sahabat menunjukkan konsep bahawa mereka melaksanakan wakaf apabila pelaksanaan itu telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri telah pun melaksanakan wakaf yang pertama dalam bentuk wakaf tanah. Yang mana Sayyidina Umar mewakafkan satu tanah yang diberikan kepadanya selepas peperangan Khaybar. Satu tanah yang sangat subur, untuk makluman semua hadirin, satu tanah yang sangat subur sehingga kan
dia bertanya kepada Nabi, apakah yang perlu saya lakukan kepada tanah yang baik ini, kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi kata, kamu tahan tanah itu, kamu wakafkan, dan hasil di atas tanah itu kamu sedekahkan, kamu infakkan. Jadi maknanya konsep wakaf ini telah berjalan di zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat, sehinggalah kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan sebagainya. Dan sampailah kepada hari ini, kalau kita lihat Datuk, konsep wakaf itu telah pun dikembangkan dalam bentuk yang Datuk sebut, adanya hospital wakaf, adanya klinik-klinik wakaf. Kalau hari ini di Selangor ni kita ada satu klinik bergerak wakaf yang telah pun kita jalankan ataupun laksanakan klinik bergerak ini melalui kerjasama kita dengan Wakaf Selangor Muamalat. Jadi maknanya tuan-tuan, konsep wakaf itu dalam bentuk yang sangat besar dia punya peranan. Dan bukan sahaja wakaf dalam bentuk hospital tetapi juga dalam bentuk pendidikan. Pendidikan juga boleh dilihat bahawa wakaf itu memainkan peranan yang sangat penting. Bahkan dalam hari ini kita lihat adanya wakaf ilmu yang telah pun dilaksanakan oleh universiti-universiti. Ini bermula daripada Universiti Al-Azhar itu sendiri. Kalau Datuk lihat, Universiti Al-Azhar ini telah berjalan lebih beribu-ribu tahun. Dalam masa yang sama, dana wakaf Universiti Al-Azhar itu adalah satu dana wakaf yang sangat hebat. Boleh melahirkan banyak ulama daripada duit wakaf dan cendekiawan yang hebat daripada Universiti Al-Azhar itu sendiri. Dan sebelum daripada itu, kalau kita lihat Datuk sejarahnya, bahawa universiti wakaf pertama sebenarnya di Morocco. Yang mana kita lihat telah pun berjalan dalam keadaan yang begitu lama. Sehingga kan seluruh ataupun di sekitar universiti berkenaan adalah merupakan daripada hasil-hasil wakaf yang diwakafkan oleh orang ramai. Ini merupakan satu bentuk wakaf yang sangat hebat dan kalau kita lihat hari ini boleh dikembangkan dalam bentuk menjana ekonomi dan sosio umat Islam itu sendiri. Jadi saya ingat itulah antara awalnya Datuk untuk konsep wakaf yang boleh saya perjelaskan di sini. Okey. Itu daripada zaman Rasulullah, zaman para sahabat, sampailah kepada zaman Abbasiyah dan seterusnya sampai kepada zaman-zaman berikutnya. Dan kita lihat wakaf memainkan peranan, bukan peranan tepi-tepian, tapi memainkan peranan tengah-tengahan. Bukan tepi-tepian tuan-tuan, tengah-tengahan. Kalau main tenis, dia mainkan center court. Bukan dia main periphery court, dia main center court wakaf ini. Dan kita dapati insyaAllah, kalau tengok dalam peta dunia sekarang ni peta dunia. Tapi yang paling ke depan tentang wakaf ni termasuklah negeri Turki misalnya. Memang Timur Tengah. Tapi Turki sekarang ni kalau kita lihat banyak daripada madrasah, bahkan universiti di Turki pun sekarang dikendalikan, diongkoskan, difinanskan secara zakat dan sebagainya. Bahkan sebahagian daripada universiti macam Ustaz sebut di tempatan kita pun sudah mula memikirkan kalau alternatif zakat wakaf ini boleh dijadikan satu alternatif untuk pembangunan universiti. Sebab pembangunan universiti makin lama makin berkembang, makin mahal. Mungkin negeri atau federal kurang ada kemampuan selepas itu kerana ada prioriti yang lain. Sebab itu kena cari alternatif. Alternatif yang ada, yang saya tengok sedang dibincangkan sekarang ini ialah wakaf untuk mengambil alih traditional ataupun financing yang biasa dibuat ke atas universiti-universiti tersebut. Soalan saya kepada Ustaz Rohizan, Ustaz, kalau kita tengok tadi, kita katakan dalam abad-abad yang awal sangat, wakaf ini memang sudah menjadi mercu-mercu tanda dalam bidang ekonomi. Tetapi kenapa macam negara kita ni, macam saya nampaklah, macam agak lewat sikit nak menyambut tu. Lewat sikit kan. Terutama nak melihat wakaf itu dibangunkan secara yang berstruktur, secara berorganisasi, secara kata orang terancang, secara berstrategi, menggunakan katakanlah menggunakan prinsip-prinsip pengurusan moden begitu. Kenapa agaknya tertinggal sedikit jika dibandingkan misalnya dengan Turki, dibandingkan dengan India pun. Saya tengok tadi bacaan-bacaan saya di India pun, di kawasan-kawasan Islam India, negeri-negeri Islam di India, nampaknya wakaf ini mainkan peranan yang sangat penting. Macam mana Ustaz Rohizan? Baik, terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalau kita melihat kepada wakaf ini ya, sebenarnya dia kalau kita melihat pada amalan kita yang sebelum inilah, kebanyakannya rata-ratanya umum mengetahui wakaf itu mungkin dalam bentuk tanah, dan juga mungkin dalam mereka melihat wakaf itu mungkin dalam bentuk wakaf itu kepada institusi masjid. Hanya melihat kepada masjid, wakaf ni dalam bentuk masjid, surau, sekolah agama dan kubur. Itu fahaman yang sebelum ini, kan? Tapi bila mana konsep wakaf ini kita telah mula fahami dan mula timbulnya kesedaran bahawasanya wakaf ini dianya bukan hanya melihat kepada persoalan yang melihatkan soalan ubudiyah semata-mata, tapi dia lebih kepada persoalan kemasyarakatan. Jadi perkara ni dia agak slow sikit lah di sini. Cuma yang menjadi masalah hambatan bagi kita ini adalah bila mana wakaf-wakaf yang kita, amalan wakaf yang secara tradisi yang dibuat oleh amalan-amalan yang terdahulu adalah di mana wakaf ni dilaksanakan tidak ada struktur yang jelas lah. Contohnya wakaf yang dilaksanakan oleh individu sahaja semata-mata. Contohnya individu mewakafkan, kemudian diletakkan pemegang amanahnya itu mungkin kepada pihak masjid, tetapi amanahnya itu diletakkan kepada 2 atau 3 nama pentadbir masjid. Ini saya rasa ini fenomena yang berlaku sebelum ni di tanah air kita lah. Saya rasa masalah yang sama juga mungkin berlaku sebelum ni di Selangor juga. Yeah. Jadi bila mana struktur itu tidak jelas, dan juga pewakaf-pewakaf ni hanya melihat wakaf ni hanya untuk tujuan masjid, surau, soal ibadat semata-mata, maka kita lihat agak lambat sikitlah dia berkembang. Namun alhamdulillah akhir-akhir ini, dan kita lihat kebelakangan ini, kita lihat bagaimana usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib. Pihak-pihak yang berwajib ni adalah di pihak Majlis Agama Islam lah, ataupun pihak perbadanan wakaf yang ditubuhkan di peringkat negeri-negeri, di mana kita mengambil inisiatif untuk kita membetulkan balik struktur wakaf ini, di mana supaya umat Islam kalau nak berwakaf ni wakaflah kepada pihak yang boleh menguruskannya dan mengembangkan harta tersebut. Sebagai contoh ya, kalau kita wakafkan kepada masjid ini, semata-mata kita buat masjid. Yeah. Mungkin juga kalau ada sebidang tanah yang kita wakafkan kepada masjid, mungkin bukan semuanya tanah itu kita gunakan untuk pembinaan masjid. Mungkin ada selebihnya boleh kita gunakan untuk kita buat mungkin dalam bentuk bazar-bazar atau kedai yang kecil untuk umat Islam berniaga dan sebagainya. Jadi sekarang ni bila wakaf ni sudah kembali dilihat sebagai satu peranan yang penting dalam umat Islam, dan juga peranan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkuasa agama negeri ni, iaitu pihak Majlis Agama ataupun Perbadanan Wakaf ini, kita lihat sekarang ni dia dah kembali nampak boleh membangun semula lah. Cuma yang menjadi hambatan bagi kita adalah bagaimana kita nak pecahkan fahaman yang mengatakan wakaf itu semata-mata hanyalah untuk masjid, mungkin surau, mungkin sekolah agama dan sebagainya. Sedangkan wakaf itu luas, seperti mana yang diterang oleh Ustaz Anwar tadi. Luas dalam bentuk pembinaan hospital pun boleh, dalam bentuk pembinaan pusat dialisis pun boleh, dalam bentuk untuk wakafkan bagi apa-apa saja yang mendatangkan manfaat bagi umat, kan? Sama ada pembinaan kedai ke, pembinaan sekarang ni pun kita dah ada hotel-hotel wakaf pun kita dah ada dah sekarang ni. Alhamdulillah. Jadi bila kita dah kembali melihat wakaf ni sebenarnya bukan hanya dalam kerangka pengibadatan atau soal spiritual semata-mata, tapi kita melihat wakaf ini dalam bentuk untuk kembangkannya kepada soal pembangunan ekonomi, soal pembangunan masyarakat dan sebagainya. Maka alhamdulillah kita lihat kali ini walaupun dalam keadaan kita agak terlewat, namun
tidaklah terlewat sangat Datuk. Tidak terlewat sangat. Tidak Ya. terlewat sangat. Jadi kita sekarang ni dalam track lah sebenarnya. Kita dalam track. Cuma kita minta supaya masyarakat memberikan kepercayaan lah kepada pihak-pihak majlis agama untuk melaksanakan pembangunan wakaf ini. InsyaAllah dengan dana yang ada, dengan kepercayaan dia berikan oleh pihak masyarakat, dengan keupayaan sumber yang kita ada, insyaAllah kita yakin insyaAllah boleh membangunkan dan demi kebaikan umat insyaAllah. Okey. Terima kasih Ustaz. Saya nak menggunakan istilah, ini istilah lah mungkin tak betul. Zakat tu, wakaf tu nampak tersorok sedikit jika dibandingkan dengan zakat. Dari segi pahaman, ini segi pahaman. Macam tersorok sikit begitu. Dibandingkan zakat fitrah, sejak kita kecil-kecil lahir saja dah ada zakat fitrah dah. Mana zakat perniagaan, zakat simpanan, zakat emas dan berbagai-bagai itu sudah bermain di bibir masyarakat dan sudah dipraktikan. Alhamdulillah. Maknanya zakat lebih ke depan dibandingkan dengan wakaf. Tapi kalau kita tengok sistemnya betul-betul, pelaksanaannya zaman-zaman silam, rasanya wakaf kadang-kadang ada tempat-tempatnya mengatasi daripada zakat tu dan sebagainya. Tapi saya dah pergi tengok pejabat korporat Perbadanan Wakaf Selangor. Saya tengok memang alhamdulillah mengkorporatkannya sudah ada betul-betul suasana korporat. Nama-namanya pun chairman, CEO, kita pun pergi dah nama-nama pun nama korporat. Timbalan CEO, kita ada manager-manager dan sebagainya. Alhamdulillah dengan pelaksanaan yang macam ini, maka insya-Allah daripada yang tersorok itu, insya-Allah kita akan kedepankan dalam masyarakat. Dan saya rasa masyarakat Malaysia ni, masyarakat orang Melayu Islam ni, kalau mereka dah nampak dan mereka tahu, saya nampaklah mereka tak ada masalah sebenarnya. Hanya masalahnya mereka tak tahu, masalahnya mereka tidak diberikan pengetahuan, masalahnya agak terlindung sedikit. Tak tahu apa kuasa melindungkan, kita pun tak tahu, tapi terlindung. Tapi bila sudah terserlah, saya rasa insya-Allah mungkin Perbadanan Wakaf Selangor boleh menceritakan mungkin tentang history sedikit daripada penubuhan hingga sekarang ini, macam mana sambutannya. Dan saya yakin kempen-kempen yang dibuat oleh Perbadanan Wakaf Selangor sudah menghasilkan sesuatu yang sangat positif untuk meletakkan wakaf ni sebagai satu jaringan sosioekonomi yang paling penting dalam negara kita, dalam negeri Selangor khasnya dan negeri-negeri amnya insya-Allah. Macam mana Ustaz? Terima kasih Datuk. Minta supaya diceritakan sikit sejarah berkaitan dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Untuk makluman Datuk dan Ustaz Rohizan, Perbadanan Wakaf Selangor ni telah ditubuhkan melalui titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Dan ini satu peranan yang sangat besar dimainkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ataupun stakeholder kepada Majlis Agung Islam Selangor, di mana titah Duli Yang Maha Sultan Selangor ni dapat dilaksanakan penubuhan perbadanan, satu badan yang boleh mengendalikan apa yang disebut sebagai wakaf, peranannya dalam mengembangkan dan menjaga harta-harta wakaf milik Majlis Agama Islam Selangor, yang mana bila penubuhannya pada Januari 2011 telah pun diperkenankan oleh Duli Yang Maha Sultan Selangor. Kemudian Perbadanan Wakaf Selangor telah pun melaksanakan peranannya dalam mengambil ruang dan peluang sebagai satu badan untuk mengendalikan harta-harta wakaf umat Islam di negeri Selangor yang merupakan milik Majlis Agung Islam Selangor. Dengan itu peranan yang sangat penting sebenarnya Datuk, bila perbadanan ditubuhkan dalam masa yang sama kita dapat melihat bahawa pemegang amanah tunggal wakaf itu dapat kita kembangkan dengan lebih luas lagi. Sebelum ini peranan wakaf dikendalikan oleh satu unit kecil di bawah Majlis Agung Islam Selangor, tapi lepas itu dikembangkan menjadi satu badan mengikut apa yang seperti mana Lembaga Zakat Selangor. Dan kalau kita lihat track yang diikuti oleh Perbadanan Wakaf Selangor ini adalah hasil daripada contoh pengembangan harta zakat tadi, maka kita dapat melihat bahawa wakaf itu adalah merupakan satu
instrumen baru kepada ekonomi umat Islam. Dan kalau Ustaz Rohizan sebut tadi berkaitan dengan umat Islam hari ini, dia dapat hanya memahami wakaf itu dalam bentuk masjid, tanah kubur, surau dan sebagainya. Tapi hari ini peranan Perbadanan Wakaf Selangor, kita nak supaya umat Islam meluaskan lagi konsep wakaf itu sendiri. Yang mana umat Islam bukan sahaja boleh mewakafkan dalam bentuk tanah, bangunan dan sebagainya, tetapi dalam bentuk wakaf tunai. Yang hari ini wakaf tunai itu menjadi satu perkara yang sangat penting apabila umat Islam di Selangor faham tentang wakaf tunai itu sendiri, rupanya dia dapat menjana ekonomi umat Islam dengan begitu luas sekali. Dengan adanya wakaf tunai ini, kita dapat melaksanakan ataupun dapat membangunkan tanah-tanah wakaf yang sebelum ini diwakafkan oleh orang dalam bentuk tanah yang merupakan tidak dapat kita nak bangunkan di atas sebab modal pembangunan tersebut. Tapi bila kita dapat memahamkan masyarakat bahawa perlu ada satu dana untuk membangunkan apa saja perkara yang penting di atas tanah wakaf itu, konsep wakaf tunai ini sudah mula diterima di Selangor. Untuk makluman Datuk, sekarang ni kita telah pun mengendalikan hampir lebih daripada 150 juta duit daripada apa yang dikatakan wakaf tunai itu sendiri. Sama ada wakaf tunai itu dalam bentuk wakaf khas yang diniatkan oleh individu, dia juga adalah merupakan dalam bentuk wakaf am yang diwakafkan oleh umat Islam di negeri Selangor. Dan saya ingat bila wujudnya Perbadanan Wakaf Selangor ini, umat Islam hari ini telah pun dapat melihat bahawa ada satu badan yang mereka boleh mewakafkan harta mereka dalam bentuk tunai dan dalam masa yang sama dalam bentuk hartanah yang mereka nak wakafkan, dan ini merupakan satu perkara yang sangat penting kepada Perbadanan Wakaf Selangor untuk menyahut apa yang telah pun diwakafkan oleh umat Islam di Selangor itu sendiri. Dan saya merasakan Datuk, dengan ada peranan yang begini yang dimainkan oleh institusi wakaf-wakaf yang ada ni dapat kita satukan di atas satu badan yang diselaraskan oleh Perbadanan Wakaf Selangor. Dan alhamdulillah dengan sokongan daripada seluruh umat Islam di Selangor, hari ini kita telah pun dapat membangunkan apa yang dikatakan hartanah wakaf khas. Begitu juga dengan institusi-institusi pendidikan yang jumlahnya hampir 300 lebih wakaf khas yang kita kendalikan untuk makluman Datuk, yang mana nilainya kalau kita nilaikan hartanah wakaf yang ada di Selangor ni menghampiri kepada 500 juta nilainya Datuk. Masya-Allah. Jadi ini satu perkara yang sangat besar sebenarnya, bahawa kita dapat faham harta umat Islam ni besar kalau sekiranya mereka dapat menggunakan instrumen wakaf ni kepada seluruh umat Islam di negeri Selangor. Dan saya yakin dengan sokongan daripada Duli Amhal Sultan Selangor, dengan stakeholder yang ada di Selangor ini, dan kemudian daripada Majlis Agama Islam Selangor sendiri, saya merasakan bahawa insya-Allah Perbadanan Wakaf Selangor sebagai institusi yang mengendalikan wakaf boleh pergi dengan lebih jauh lagi, dan tidak mustahil kalau sebelum ni kita lihat di Malaysia memang boleh kita katakan wakaf ni adalah satu benda yang agak baru dan masih dalam proses untuk mencari apa yang dikatakan pengenalan ataupun mencari apa yang dikatakan supaya orang mengenali dirinya berbanding zakat, kerana zakat telah pun jauh ke hadapan. Kalau Datuk lihat sendiri, zakat pun telah berpuluh tahun penubuhannya. Tapi di Turki, kalau kita lihat, Turki wakaf lebih dikenali berbanding zakat. Betul. Jadi satu benda yang berbeza. Dan kalau boleh kita bawakan budaya itu di Malaysia, tidak mustahil wakaf dia boleh kalau tidak
dapat sama pun dengan zakat, sekurang-kurangnya kita berada dalam keadaan yang tidak jauh dengan lembaga zakat Selangor. Dan saya merasakan dengan sokongan yang begini, insya-Allah institusi wakaf di Selangor dan di Malaysia secara umumnya dapat bergerak dengan lebih jauh lagi, insya-Allah. Alhamdulillah. Pandangan saya, Datuk. Ya, ya. Saya ingat sangat menarik. Tuan-tuan para penonton yang ribuan yang sedang menonton kita ini. Tuan-tuan tengok, dalam kepala kita membincangkannya dalam bulan Ramadan. Malam ini malam yang kedua bulan Ramadan, tuan-tuan. Kita bincangkan mengenai satu institusi, satu instrumen, satu economic instrumen yang kita bincangkan, yang selama ini tersorok dalam konteks kita di Malaysia, sekarang sudah sudah didedahkan, sudah diletakkan, hanya nak diletakkan keribaan dan ketangan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruh negeri di Malaysia ni, saya rasa sudah mula buat formalization. Sama ada badan, sama ada perbadanan, sama ada yayasan, sama ada berbagai-bagai. Setiap negeri kadang-kadang ada caranya masing-masing, tetapi apapun cara-cara itu menghala kepada untuk secara sistematik, secara berstrategi, secara menggunakan prinsip-prinsip pengurusan moden, pentadbiran moden, pengurusan keuangan moden, pengurusan pembangunan moden. InsyaAllah, tuan-tuan, saya terlalu yakin, tuan-tuan dan puan, kita akan mengikuti macam Malaysia misalnya, banking, tuan-tuan, banking yang syariah compliant banking. Dulu, tuan-tuan dan puan, sampai saya ingat lagi ya, Datuk Halim yang merupakan dulu managing director kepada Bank Islam, sampai ditanyakan, tuan-tuan, saya nak bagi tahu mudah saja, dia kata, ayam sembelih dengan ayam tak sembelih, tuan-tuan pilih yang mana? Itu saja. Begitu, saya ingat lagi, tuan-tuan, nak menjual Bank Islam ketika itu bukannya satu yang mudah. Begitu juga yang wakaf ni. Alhamdulillah, tuan-tuan, nilai dah ada 500 juta, half a billion, tuan-tuan nampak. Dan kita tengok tadi wakaf tunai dan sebagainya sudah menjecah kepada 120 million, 130 million dan sebagainya. Ini satu pencapaian yang saya rasa kalau tidak ada berforum malam ni, tuan-tuan, saya sendiri pun tak tahu, tuan-tuan. Saya sendiri pun tak tahu bahawa kemajuan sudah begitu hebat berlaku, bukan saja di Selangor, saya fikir di Perak pun, negeri-negeri yang lain pun kemajuannya sudah merangka kepada kemajuan yang sangat-sangat menggalakkan. Saya nak pergi kepada Ustaz Rohizan. Ustaz, yang eloknya kalau kita tengok zakat dengan wakaf ni, dia ada satu unsur. Tadi saya terbaca, saya tengok baca, perkataan-perkataan ini dikaitkan dengan wakaf. Satu, taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikaitkan dengan wakaf ni. Taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua disebutkan, tuan-tuan dan puan, kebaikan-kebaikan yang sangat menonjol, mempersembahkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga disebutkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan nak dalam hidup ni? Saya nak bagi tahu tuan-tuan, tuan-tuan nak apa dalam hidup ni? Saya nak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apa instrumen salah satu redha Allah? Wakaf, tuan-tuan, wakaf. Redha Allah. Bukan senang nak dapat redha Allah, tuan-tuan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada instrumen di hadapan kita. Mana instrumennya? Di Perak ada, di Selangor ada, di Pulau Pinang ada, di Johor ada. Tuan-tuan, instrumen itu sangat open kepada kita sekarang ini. Apa lagi yang disebut? Tuan-tuan dan puan, disebutkannya ialah Allah menjanjikan pahala kepada orang-orang yang berwakaf, pahala yang besar kepada orang yang berwakaf. Pahala, tuan-tuan, pahala. Memanglah kita wakafkan tu, kita serahkan bulat-bulat, tuan-tuan dan puan. Kita dah tak ada ambil bahagian lagi. Harta itu milik kepada pemegang wakaf itu. Tapi pahala di sisi Allah mengalir, tuan, mengalir. Di dunia mengalir, di akhirat lagi mengalir kepada kita. Apa lagi yang disebut dia, tuan-tuan? Limpahan aliran pahala sampai hari kiamat. Masya Allah. Kemudian apa lagi disebutnya tadi, tuan-tuan dan puan-puan, ya, nilai ya, nilainya bukan saja di dunia, kita dapat nilainya di akhirat bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuk dalam salah satu daripada konsepsi ibadah bagi umat Islam yang menganut agama Islam, insya-Allah. Jadi Ustaz, maknanya the component spiritual, the spiritual component tu sangat besar dalam wakaf. Dan inilah yang menyebabkan dia berkembang. Inilah yang menyebabkan dia kokoh. Inilah yang menyebabkan dia padu. Dan inilah yang mengikat, tuan-tuan, kepada umat Islam untuk terus mewakafkan harta yang mereka ada. Kalau Ustaz boleh Ustaz Rohizan boleh komen sikit tentang spiritual component kepada wakaf ini, cantiklah. Sila. Baik, terima kasih Datuk. Kalau kita lihat sebenarnya wakaf ini, ya,
di samping dia kita membicarakan atau kita melihat dia dari sudut membangunkan ekonomi, sosioekonomi umat, mendatangkan faedah dari segi pembangunan kepada umat dan sebagainya, manfaat-manfaatnya, maka seperti tak dinafikanlah apa yang Datuk sebutkan tadi, memanglah ya, sebenarnya wakaf ini salah satu bentuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk harta, ya, dalam bentuk harta. Sebab itulah kalau kita lihat di mana Allah Taala menggambarkan bahawasanya kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, daripada surah Al-Imran ayat 92. Di mana kamu, wahai orang-orang beriman, tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sehinggalah kamu membelanjakan ke jalan Allah apa yang kamu sayangi. Maknanya kita ni kalau nak jadi hamba Allah yang Allah Ta'ala iktiraflah kebaikan kita ni, apa yang kita sayang itu yang kita bagi kepada Allah. Macam harta wakaf ni, maknanya siapa tak sayang tanah dah tu? Siapa tak sayang duit? Ya? Siapa yang tak sayang apa ni dengan wang ringgit? Semua orang sayang. Tapi benda inilah yang Allah Ta'ala kata, kalau kamu sayang benda ni, kamu bagilah kepada aku. Kamu hentikannya untuk aku. Ya? Jadi apa ni sebenarnya wakaf inilah ya, sebenarnya dia berbeza dengan zakat. Zakat ni benda yang wajib. Ya, zakat benda yang perkara yang wajib, menjadi salah satu rukun Islam. Tetapi wakaf ni tatawuk. Satu benda yang dituntut. Satu perkara yang dituntut. Walaupun dia sunat tapi dituntut, dan yang sunat itulah yang menunjukkan takarub kita, cintanya kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat juga banyak sebenarnya saranan-saranan dalam Islam, saranan-saranan yang kita ambil daripada sumber hadis, sumber Al-Quran yang menunjukkan kepada kita betapa banyaknya kebaikan yang Allah Ta'ala sediakan, betapa banyaknya janji yang Rasulullah SAW janjikan kepada kita, di mana kalau kita lihat ni satu yang popular lah kepada kita. Kalau kita lihat bagaimana hadis Rasulullah yang kalau kita lihat maknanya, apabila mati anak Adam maka terputuslah semua amalannya kecuali 3. Iaitu yang pertama sedekah tunjariah. Sedekah jariah ni antara yang ditafsirkan adalah wakaf. Di mana manfaatnya itu adalah berpanjangan untuk dimanfaatkan oleh umat. Yang keduanya ilmu yang bermanfaat, dan ketiganya anak yang soleh. Maka tidak dapat dinafikan lagi lah. Maknanya wakaf ini memang satu saranan juga daripada Rasulullah SAW. Di samping kalau kita lihat saranan-saranan yang dinukilkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang bagi Datuk dan juga Ustaz, apa yang kita nak war-warkan di sini ataupun yang kita nak berikan gambaran di sini, bahawasanya orang yang berwakaf ini maknanya dianya cuba mencari satu benda yang Allah Ta'ala janjikan yang selebihnya daripada apa yang Allah Ta'ala telah wajibkan kepada dia. Maknanya mencari sesuatu yang Allah Ta'ala janjikan yang lebih besar daripada sebenarnya. Ya? Jadi janganlah merasa ragu, janganlah merasa gusar andai kata kita ni tergolong dalam kalangan mereka-mereka yang telah dipanggil untuk berwakaf. Maksudnya saya maksudkan dipanggil berwakaf ni, maknanya kalau tergerak hati kita nak berwakaf, jangan ditangguh-tangguh lagi dah. Ya? Jangan ditangguh-tangguh lagi dah. Jangan kita rasa nantilah. Jangan. Sebab apa? Kematian tidak menunggu kita. Kematian tidak menunggu kita. Ya. Jadi seboleh-bolehnya di waktu bulan yang mulia ni, Syahrul Barakah ini, andai katalah kita ada berniat berhajat untuk berwakaf, wakaflah. Ya. Macam kita sebutkan tadi, macam Ustaz Anwar sebutkan tadi, sekarang ni kita dah mula dah dengan wakaf tunai. Di samping kita sekarang ni membayar fitrah, membayar zakat, harta dan sebagainya, kita cari juga peluang untuk kita berwakaf. Kita boleh mengunjungi mana-mana kaunter-kaunter ataupun bertemu dengan amil-amil yang mungkin juga melaksanakan juga kutipan wakaf tunai ni. Inilah masanya. Masanya samping kita melaksanakan kewajipan kita menunaikan zakat fitrah itu, inilah masanya untuk kita mencari saham-saham yang lebih, saham-saham akhirat ini untuk kita bawa kepada Allah, tunjukkan kepada Allah. Kalau sahabat-sahabat Nabi dulu, dia boleh tunjukkan kepada Allah Ta'ala, inilah luka aku, inilah
gurisan pedang di badan aku untuk tunjuk hadapan Allah. Kita nak tunjuk apa kepada Allah? Setidak-tidaknya tunjuklah, inilah harta yang aku korbankan untuk agamamu ya Allah. Inilah harta yang aku berikan untuk agamamu ya Allah. Kan? Kalau dulu kita lihat Saidina Abu Bakar korbankan seluruh hartanya untuk agama Allah. Saidina Umar, bagaimana tanah yang dia dapat, kata Ustaz Anwar tadi, tanah yang dapat masa perang Khaybar terus diwakafkan untuk agama Allah. Bagaimana Saidina Osman mewakafkan telaga di zaman sahabat dulu. Ya? Begitulah juga kita ni. Andai kata tidak ada tanah, tidak ada rumah, bangunan untuk diwakafkan. Sekarang ni kita dah ada kemudahan. Boleh wakafkan dengan wakaf tunai. Tak kira lah berapa banyak pun. RM10 boleh, RM100 boleh dan sebagainya. Ikut kemampuan. Sebab benda ni benda sunat. Dan apa yang penting adalah untuk kita melabur. Ya, kalau kita dalam institusi wakaf ni Ustaz ya, kita sebut kepada orang ramai saham akhirat. Inilah saham akhirat. Inilah saham akhirat yang kita nak katakan mazra'atul akhirah ni. Maksud dia dunia ini, jambatan akhirat ni, inilah saham dia. Inilah saham dia yang kita nak cari esok ni. Kembali kepada Allah, nak tengok berapa banyak saham yang telah kita laburkan. Ya? Memanglah saham ni dia tak ada lah dividen, tak ada keuntungan yang kita nampak, not tangible punya profit. Tapi keuntungannya nanti kita akan lihat bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang sebenarnya yang kita nak supaya masyarakat sedar bahawasanya wakaf ini bukanlah untuk kita lihat sekadar hasilnya ataupun manfaat dia di dunia ini, tapi kita nak lihat juga hasilnya dan manfaat juga untuk kita sebenarnya. Ya? Untuk kita sebenarnya, untuk kita bawa sesuatu dan kita melihat inilah apa yang kita nak tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tu. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ustaz Rohizan, tuan-tuan telah memberikan satu perspektif yang lebih luas lagi, tuan-tuan dan puan. Perspektif nak buka. Tadi pintu baru buka sikit aja. Ustaz Anwar dah buka pintu setengah. Ustaz Rohizan buka lagi pintu, tuan-tuan. Buka lagi pintu. Malam 2 Ramadan ni, tuan-tuan. Malam 2 Ramadan, Masya Allah, tuan-tuan dan puan, dibuka lagi pintu untuk kita mendekati Allah. Dibuka lagi pintu untuk kita mendapat redha Allah. Untuk dibukakan lagi pintu supaya Allah kasih, Allah sayang, Allah cinta kepada kita, tuan-tuan dan puan. Inilah caranya. Ustaz, saya nak sebutkan, mana-mana saya pergi, Ustaz, saya bersyarah dengan Ustaz Rohizan 5 hari 4 malam. Saya berada di Manjung dan beberapa tempat lagi, Ustaz-Ustaz yang sudah arrangekan ceramah saya ke Terengganu, ke Johor, ke Pulau Pinang, ke Kedah dan sebagainya. Bila saya minum-minum tu, biasanya isteri datang jumpa saya. Apa tuan-tuan dia cerita? Mana kita nak letak? Suami saya ada lagi. Suami dah meninggal, tapi ada sekarang ni diletakkan kepada saya harta-hartanya banyak. Tanah ada, bangunan ada, rumah sewa ada. Anak kita 2 orang aja kata dia. 2 orang aja anak kita. 2 perempuan pula anak Ustaz. Jadi maknanya nak mentadbir, nak mengurus. Adakah sesuatu sistem yang boleh ambil alih mengurus ni supaya yang pergi pun dapat pergi dengan seronok, saya yang nak pergi pun seronok, harta itu pun dapat bergerak menyebabkan saya terus aman damai di alam barzah nanti. Masya Allah. Saya pun dah kata dah, puan tinggal di mana? Kalau Kedah saya dah kata tak ada Perbadan Wakaf, tak tahu nama dia apa tapi ada, cuba tanyakan. Kalau di Perak ada, Selangor saya tahu ada. Baru 9 tahun Selangor ditumbuhkan Perbadan Wakaf ni. Datanglah, pergilah. Ustaz, sebenarnya bukan seorang dua yang macam ni Ustaz. Ramai Ustaz. Pegawai kerajaan, swasta-swasta ni, yang tuan-tuan yang super skill ni Ustaz, yang super skill. Minta maaf saya sebutkan. Tuan-tuan dan puan, saya bukan nak menidakkan, tapi saya nak memberitahu apa yang dilaporkan kepada saya. Ramai yang super skill, harta yang tidak alih ni, harta yang tidak alih ni. Memang banyak Ustaz. Tetapi ialah dengan medium kita ni, boleh tak, ada tak Ustaz gunakan pendakwah-pendakwah ni tuan-tuan, bilangannya ribu Ustaz di Malaysia. Sekarang ni yang live ni tuan-tuan, yang live sekarang ni, tuan-tuan tengoklah, Ustaz itu buat live, Ustaz ini buat live, Ustaz itu buat live. Agaknya kalau kita boleh sikit-sikit bagi tahu Ustaz tu Ustaz,
Sebutlah wakaf Ustaz, sebutlah wakaf dalam konteks kita mengimarahkan katakan ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan ni. Sebut Ustaz, sebut. Zakat dah sebut, insya-Allah wakaf sebut Ustaz. Ada ke Ustaz apa dia orang Perbadanan Wakaf ataupun di Perak buat macam itu Ustaz? Mana menggunakan medium yang ada ni. Ini medium dia Ustaz. Selain daripada medium social media yang malam ni kita gunakan Ustaz. Sila Ustaz. Okey, alhamdulillah Datuk. Pertama saya nak ucap terima kasih dekat Datuk sendiri yang memberi ruang sebenarnya kepada Perbadanan Wakaf Selangor untuk menyebarluaskan berkaitan dengan wakaf. Terima kasih banyak Datuk. Dan saya tahu Datuk memang banyak membantu juga di Selangor ini untuk orang-orang yang nak mewakafkan tanah. Jadi, saya ucap terima kasih atas peranan yang telah pun Datuk mainkan. InsyaAllah pahalanya akan dinilai di sisi Allah SWT di akhirat nanti Datuk, insyaAllah. Dan soalan Datuk tadi ialah hari ini sebenarnya kita nak menyediakan akaun kita sendiri di akhirat. Biasanya kita duk sibuk buat akaun kita dekat dunia je, tapi dekat akhirat ni kita lupa Datuk. Betul Ustaz? Kita lupa nak sediakan akaun kita di akhirat. Kita dah akhirat tengok kosong. ternyata bank kita boleh tahan nampaknya kan. Tapi kita tak tahu bahawa akhirat kita macam mana agaknya akaun kita nanti. Jadi betul, peluang untuk membuka akaun akhirat ni lah yang hadis kursi ada sebut, innama yataqarrabu ilayya al-'abdi bin nawafil. Sebenarnya hamba-ku ni kata Allah, dia sangat dekat dengan aku apabila melaksanakan benda-benda sunat. Dan antara benda sunat yang paling hebat kalau berdasarkan pandangan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahawa wakaf ini dikenali dengan sedekah muhramah. Sedekah yang paling mulia berbanding sedekah-sedekah lain Datuk. Sebab itu bila Datuk pergi mana berceramah, saya pihak Perbadanan Wakaf Selangor rasa seronok pasal Datuk sentiasa menyebut pasal wakaf. Saya faham. Supaya orang akan melihat wakaf ni bukan sebagai satu perkara yang dia hanya buat sekali seumur hidup. Betul. Tetapi dia perlu buat wakaf ini setiap saat. Sebab itu tuan-tuan, ustaz dan datuk semua, kita kena faham bahawa kita bukan boleh hidup lama dekat dunia ni. Kan? Terutama sekali dalam tempoh PKP ni, kita kena fikir macam mana keadaan kita ni. Masing-masing bimbang lepas ni siapa. Cuba kita kena bersedialah ikut arahan kerajaan. Jangan keluar ikut suka-suka hati. Dan persediaan kita ialah kita nak pergi kepada akhirat. Sebab itu para sahabat Nabi dia sentiasa memikirkan tentang akhirat dia. Kalau kita lihat tuan-tuan, akhirat kita ni lebih utama berbanding dunia kita. Kerana dunia kita akan tinggal, akhirat ni kita nak pergi. Sebab itulah Datuk, bagi mereka yang mempunyai harta tidak alih, mana harta yang tak boleh nak dialih ni macam tanah lah. Kita faham generasi batch 70-an ni harta dia banyak, harta-harta yang tidak alih ni. Ada mempunyai tanah, bangunan, rumah sewa banyak. Kemudian waris semua dia dah hibahkan. Ada baki pula lagi. Jadi inilah kita nak masukkan dia ke dalam akaun akhirat. Kalau di Selangor Datuk, kita lihat generasi mewakafkan tanah ni di daerah yang boleh kita lihat sekarang ni ialah belah-belah Sabak Bernam. Ini orang yang punya tanah sawah banyak. Mereka telah pun memulakan dan merangka perancangan akhirat mereka dengan mewakafkan tanah. Di kawasan-kawasan yang harga tanahnya, kalau Datuk lihat Sabak Bernam ni taklah mahal, tapi mereka sanggup untuk mewakafkan tanah mereka. Tapi kalau di kawasan Petaling, Shah Alam, ni agak kurang sikit lah Datuk. Mungkin harga tanah tu mahal kan. Tapi sebenarnya, kalau Ustaz Rohizan tadi sebut tentang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kamu menafkahkan sebahagian daripada harta yang kamu sayang. Datuk bayangkanlah, kalau tanah di Shah Alam, Petaling ni, ini memang harta yang paling kita sayang. Betul. Itu yang paling baik sekali untuk diwakafkan. Tapi alhamdulillah ada juga institusi GLC negeri yang mewakafkan tanah di Shah Alam. Untuk makluman Datuk,
Kita dapat juga 9 ekar tanah di Seksyen 7 Shah Alam untuk pembangunan hak tahfiz international. Jadi ini satu perkara yang sangat penting sebenarnya Datuk, bila ada GLC ataupun individu-individu yang melihat mereka perlu menyediakan akaun akhirat mereka sebelum mereka meninggalkan dunia. Jadi jangan lepaskan peluang di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Hari ini oleh kerana tempoh PKP boleh berwakaf melalui online. Maknanya wakaf tunai melalui online, Datuk. Pergi je dekat laman web pembadanan, pergi saja boleh melaksanakan ibadah wakaf secara tunai. Untuk mewakafkan harta tidak alih ni, bolehlah maknanya berurusan dengan Perbadanan Wakaf Selangor melalui talian itu, dan mungkin boleh bercakap dengan pegawai-pegawai kalau sekiranya merasakan ada tanah yang nak diwakafkan, bolehlah berwakaf kepada Perbadanan Wakaf Selangor. Dan satu perkara je yang ingin saya ingatkan di sini, Datuk, ialah kita mewakafkan benda yang paling kita sayang. Janganlah kita nak bagi kepada Allah ni benda yang memang kita tak mahu dah. Contoh tanah dekat hujung gunung sana. Payah kita nak cari tanah tu. Ataupun tanah ni dah lah kecil, susah, kita nak akses dan sebagainya. Ada beberapa kaedah, Datuk, kalau sekiranya nak juga mewakafkan, boleh ditukarkan tanah tersebut, dijual dahulu, kemudian duitnya diwakafkan kepada Perbadanan Wakaf Selangor. Itu juga merupakan dapat pahala yang sama juga besarnya kalau sekiranya kita mewakafkan harta berkenaan. Dan Alhamdulillah, Datuk, sebenarnya bila perbadanan ini dipantau oleh ahli-ahli lembaga pengarah yang semuanya Alhamdulillah dengan amanah dan hebat, dengan kepakaran masing-masing, dan Alhamdulillah Datuk Mufti pun ada dalam lembaga kita, ada ahli Dewan Diraja dan sebagainya yang memantau perkembangan duit wakaf ni. InsyaAllah duit wakaf tuan-tuan kita laksanakan dengan penuh amanah dan penuh tanggungjawab untuk kita salurkan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berdasarkan visi yang jelas yang ada pada Perbadanan Wakaf Selangor, iaitu memertabatkan institusi wakaf yang unggul berpaksikan Al-Quran, Al-Hadis dan hukum syarak, dan kita tidak akan lari daripada hukum syarak. Untuk makluman Datuk dan Ustaz, insya-Allah. Dan saya rasa medium yang sebegini sangat hebat, Datuk. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih kerana dapat mempromosikan ibadah untuk orang berwakaf. Dan insya-Allah saya merasakan dan saya mendoakan orang yang mewakafkan hartanya pada jalan Allah, insya-Allah tidak akan kurang hartanya. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Dalam surah Sabah ayat 39 tu, Datuk. Bagi mereka yang mewakafkan harta, menginfakkan harta, Allah akan gantikan dengan harta yang lebih banyak lagi, insya-Allah. Jadi kalau tidak di sini, mungkin di akhirat kita akan membina istana-istana kita di akhirat dalam bentuk yang dikatakan kita telah pun mewakafkan harta kita di dunia ni. Jadi insya-Allah, Datuk, saya ingat saya ucap terima kasih sekali lagi kepada Datuk dan Ustaz sendiri, Ustaz Rizan. Mungkin selepas ni dia banyak ceramah di mana-mana, mungkin boleh sama-sama juga berperanan, InsyaAllah, konsep wakaf ini, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang disebutkan oleh Timbalan CEO kepada Perbadanan Wakaf Selangor. Maknanya ruangnya besar, tuan-tuan. Ruangnya sangat besar. Yang kita baru explore, saya ingat mungkin tak ada lagi 5%, tuan-tuan. Banyak lagi, tuan-tuan. Ruang tanah di bandar, tanah pinggir bandar, tanah luar bandar, tanah pertanian, tanah industri. Masya Allah, tuan-tuan. Tanah perumahan prime. Aduh, tanah-tanah yang premium. Masya Allah, tuan-tuan. Bangunan yang premium, tuan-tuan. Ini ada. Di kalangan orang Malaysia, orang Melayu, orang Islam sekarang ni, saya tahu teman-teman saya pun banyak yang mempunyai, tuan-tuan dan puan, mempunyai kebolehan dan kemampuan yang sedemikian. Dan mereka pun rasa saya insya-Allah sedang mengintai-ngintai sekarang di mana peluang untuk mewakafkan hartanah-hartanah ataupun harta tidak alih tersebut. Saya nak pergi kepada Ustaz Rohizan. Ustaz, kita kalau tengok dia dipanggil theory of acceptance, maknanya teori yang dibuat dalam dunia ni
macam mana orang boleh menerima satu idea. Yang pertama, dia kena ada pendedahan. Pendedahan ni sangat perlu. Sekarang ni 9 tahun ya, Perbadanan Wakaf Selangor ambil masa 9 tahun. Barulah mencatatkan totalnya, estimate-nya semua sekali 500 juta, half a billion sekarang. Yang sudah terkumpul wakaf tunainya dengan 120-130 juta sekarang ni. Mana kita boleh fikirkan itu berlaku, tuan-tuan dan puan. Tapi itu pendedahan. Bagi pendedahan. Berbagai-bagai. Saya rasa Perbadanan Wakaf Selangor sudah menggunakan berbagai-bagai medium, tuan-tuan. Dan kebetulan negeri Selangor ni, tuan-tuan, alhamdulillah, negeri Selangor ni cantiknya terletak di negeri di mana pembangunan mula-mula biasanya datang di sini. Petaling Jayanya, dekat dengan Kuala Lumpurnya, Shah Alamnya, tuan-tuan. Apa pun datang sini dulu. Pelaburan datang sini dulu. Tuan-tuan dan puan, inilah tempatnya bagi saya, tuan-tuan. Inilah. This is the center. The wealth center. Center for change. Dekat sinilah, tuan-tuan, di negeri Selangor ni. Kemudian selepas acceptance ni, selepas pendedahan, Ustaz, dia kata ialah tentang ilmu. Dia kena ada ilmu. Sampaikan ilmu. Paling tidaknya ABC. ABC mengenai wakaf. What is wakaf? How it is going to be implemented? How it is organized? Macam mana caranya? Susunannya? Apa kebaikannya? Tadi disebut. Apa kebaikannya untuk kita di dunia dan di akhirat? Tadi Ustaz Anwar dah tentu banyak, tuan-tuan dan puan. Bayang, tuan-tuan, kebaikannya, Masya Allah, di alam kubur, di alam barzah. Kebaikannya nanti dia menjadi jembatan untuk pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tuan-tuan. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, ialah dengan contoh. Dia nak tengok contoh. Contoh kepada mereka, nak tengok contoh. Betul tak dapat dilaksanakan baik? Betul tak benda itu berkembang? Betul tak dalam hidupnya dia tengok harta yang telah disumbangkannya sebagai wakaf itu, nampak harta itu berbeza dengan dia memiliki harta itu 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Yang ketiga, Ustaz, ialah barulah adaptation. Barulah dia ambil benda itu. Yang saya nak tanyakan, Ustaz, ya, benda macam ni, Ustaz, ni, benda apa lagi bagi orang Islam, orang Melayu, kalau kita sangkutkan dengan nilai-nilai keislaman, sangkutkan dengan nilai keimanan, sangkutkan dengan nilai ketakwaan, sangkutkan dengan nilai-nilai keihsanan, itu lebih laku, is more marketable, Ustaz. More marketable dalam pada pandangan saya lah, Ustaz. Jadi macam mana, tuan, kalau misalnya, memanglah approach sudah dibuat, tapi kemungkinannya saya nak dengarkan pandangan Ustaz Rohizan. Macam mana caranya memarketkan benda tu? Ada komponen jelas. Iman ada dalamnya. Takwa ada dalamnya. Ihsan ada dalamnya. Syurga ada di dalamnya. Masya Allah. Macam mana, Ustaz? Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Ustaz Anwar. Ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi sebenarnya dalam pengurusan wakaf ni, sekarang ni pun kita tengok baik di Selangor, baik di Perak, ya, dengan kaedah-kaedah yang telah kita lakukan, dengan pelbagai kaedah atau tindakan yang telah kita ambil, kita nampak sekarang ni kita dah mula mendidik masyarakat. Kita telah mula mendidik masyarakat supaya sedar akan kepentingan wakaf. Dan dan langkah seterusnya kita buat adalah kita membuktikan, sebenarnya Datuk sebut tadi, kita membuktikan kepada masyarakat inilah hasil wakaf sebenarnya, supaya mereka melihat sebenarnya kalau kita nak mempromosikan, nak menyedarkan masyarakat ini adalah dengan cara kita tunjukkan bukti apa yang mereka sumbangkan, itulah kita buat. Macam contoh, saya bagi contoh yang mudah, kalau kita lihat zakat. Kenapa zakat ke depan? Sebab zakat orang nampak. Bila dibagi zakat, orang nampak duit tu mengalir kepada fakir miskin. Duit tu mengalir kepada pelajar-pelajar yang menuntut di universiti. Duit tu mengalir kepada bantuan-bantuan perubatan dan sebagainya. Begitu juga dengan wakaf. Sekarang kalau kita lihat contoh sebagai contoh di Perak ni, ya, Datuk. Kalau kami di Majlis Agama Islam Perak, kita mempromosikan wakaf ni, kita tunjukkan apa projek-projek yang kita dah laksanakan daripada hasil wakaf ni. Sebagai contoh, pembinaan bangunan asrama pelajar Universiti Sultan Azlan Shah. Contohnya kita tunjukkan lagi projek yang sedang kita buat sekarang ni, pusat dialisis dan sebagainya. Dan juga wakaf-wakaf ilmu yang kita laksanakan. Dan saya ingat kaedah yang sama juga diguna pakai oleh Selangor. Maknanya kita tunjukkan, sebenarnya masyarakat nakkan bukti, nakkan melihat apa yang kita laksanakan daripada wakaf yang telah mereka salurkan. Begitu juga dengan tanah yang telah mereka berikan, mereka wakafkan kepada Majlis Agama Islam ataupun Perbadanan Wakaf dan sebagainya. Tunjukkan bagaimana apa yang telah kita laksanakan di situ. Dan apa yang penting adalah kita buktikan
bahawasanya inilah sebenarnya inilah hasrat mereka yang sebenarnya. Kalau mereka nakkan ataupun pewakaf ini nakkan supaya wakaf ini dibangunkan sebagai sebuah institusi pendidikan, kita tunjukkan bahawa ini institusi pendidikan kita jelmakan, kita zahirkan, dan insya-Allah sebenarnya memanglah berbagai kaedah teknik telah kita gunakan, termasuklah media sosialnya, termasuk media masanya, surat khabar, TV dan sebagainya. Memang telah kita masuk pelbagai channel, termasuklah channel di dalam media sosial ni, FB dan sebagainya. Tapi semua itu saya rasa memang terlalu banyaklah. Memang dah banyak kita masuk pelbagai channel untuk mempromosikan, untuk menyedarkan masyarakat tentang wakaf, dan telah kita gunakan dan telah kita nyatakan bahawasanya kepentingan wakaf ini bukan sahaja di dunia, bahkan untuk bekalan di akhirat dan sebagainya. Namun semua itu masih tidak lagi memadai kalau hanya sekadar kita menyebutkan atau hanya sekadar kita mempromosikan selagi kita tidak menunjukkan hasilnya. Jadi alhamdulillah, sebagaimana yang telah kita tunjukkan bukan saja di Perak, di Selangor, bahkan di negeri-negeri lain. Kalau kita lihat dalam Malaysia ini, kita lihat bagaimana pengurusan wakaf itu telah kita lihat telah menunjukkan banyak perubahan sebenarnya. Perubahan-perubahan yang baik, perubahan-perubahan yang lebih menunjukkan kemajuan. Dengan adanya pengawasan badan syariah dan sebagainya, maka kita dapat laksanakan dengan sebaiknya, dan inilah sebenarnya bila kita tunjukkan, maka inilah yang mendatangkan sebenarnya satu keyakinan kepada pewakaf bahawasanya apa yang telah mereka wakafkan ini memang telah kita laksanakan. Dan seperti mana kata Ustaz Anwar tadi, wakaf ni bukan sekali saja dalam semua hidup. Maknanya selepas ini mungkin mereka ada lagi harta-harta yang mungkin mereka ini ingin wakafkan, mungkin 1-2 harta lagi yang ada. Maka inilah inilah sebaik-baiknya. Sebab saya melihat bahawasanya cara promosi atau cara untuk menggalakkan orang berwakaf ni adalah dengan cara kita melaksanakan amanah yang telah diberikan. Itu dia. Itu yang sebenarnya. Maknanya kalau kita pihak pentadbir wakaf ini dapat menunjukkan sebaik-baik contoh ataupun sebaik-baik usaha yang telah kita lakukan untuk membangunkan harta wakaf ini, maka itu tidak menjadi satu lagi persoalan kepada pewakaf-pewakaf. Maknanya tidak menimbulkan lagi semacam syak wasangka kepada mereka bahawasanya inilah sebenarnya laksana amanah yang telah kita laksanakan untuk menunaikan niat mereka itu. Sebab yang menjadi hasrat pada mereka itu telah terlaksana oleh pengurusan wakaf yang diamanahkan untuk melaksanakan wakaf tersebut. Dan kita melihat bahawasanya dengan ruang-ruang yang sebegini rupa dia, dengan kita boleh bercakap di media ini, boleh kita berforum, contohnya macam ni lah, berforum macam ni, bersembang santai begini, maka inilah sebenarnya salah satu medium yang mana kita nak menyatakan sebenarnya apa yang telah kita laksanakan, dan mudah-mudahan ianya sampai kepada masyarakat dan juga kepada para pewakaf. Ya Datuk. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita pun dah sampai masanya. Hanya saya nak, bukan sikit saja nak menyentuh tuan-tuan dan puan di bawah payung Perbadanan Wakaf, tuan-tuan dan puan, saya sedang mengusahakan bersama dengan teman-teman, ada tim tuan-tuan. Kita nak bangunkan ini tuan-tuan. Kita nak bangunkan Anjung Husnul Khatimah ini. Tanahnya saya pun sudah beli, harganya 1 juta dan saya sudah ansur beberapa tahun. Dan insya-Allah tanah itu nanti tuan-tuan akan dinamakan dalam geran tanahnya Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang amanah kepada wakaf yang saya akan wakafkan. Tanah itu saya akan wakafkan. Nilainya 1 juta, 4.5 ekar. Di atas tanah itulah saya nak bangunkan Anjung Husnul Khatimah. Inilah Anjung Husnul Khatimah. Nanti tuan-tuan bila dah siap, Anjung ni harganya 13 juta tuan-tuan, Anjung Husnul Khatimah ni bersama dengan tanah, semuanya nanti di atas nama Majlis Agama Islam Selangor. Tak ada nama Hasan Ali, tak ada nama Hasan Ali, tak ada nama saudara-saudara Hasan Ali, tapi dinamakan Majlis Agama Islam Selangor kerana semuanya diwakafkan.
Jadi saya menyeru kepada tuan-tuan, mungkin banyak lagi sebenarnya inisiatif-inisiatif yang seperti ini tuan-tuan dan puan. Apa gunanya ni? Gunanya lebih kurang dalam 1 minit kita nak menyediakan namanya pendidikan hujung usia. Pendidikan hujung usia yang tak ada. Pendidikan sekolah rendah ada, sekolah menengah ada, universiti ada, masa kerja ada. Training dalam in-service training ada. Antara luar negara dan sebagainya. Tapi bila dah pencen, tak ada satu institusi tuan-tuan yang formal dan informal mengadakan program secara berstruktur sebagaimana yang kita nak buat. Pendidikan hujung usia nak menjadikan semua orang mendapat pendedahan untuk mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Dan seluruhnya tuan-tuan, seluruhnya dijalankan secara non-profit making. Dan sebagian besarnya tuan-tuan dan puan untuk bangunan dan untuk tanah ni dia bercara secara wakaf. Tetapi untuk pembinaan-pembinaan yang lainnya, untuk menggunakan pengurusannya, dibuatkan secara, bolehlah secara infak, secara sedekah dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi saya menyerukanlah kepada tuan-tuan, sebagai bukti tuan-tuan, kita buat dan kita yakin, saya yakin kita buat. Benda ni kita yakin dan kita buat, dan sokongannya. Macam masjid tuan-tuan, masjidnya dalam kompleks ini boleh menampung 1,000 orang tuan-tuan. Besar masjidnya 1,000 orang. Dan sebahagian daripada kos masjid itu sudah ada penajanya. Tengah-tengah itu ialah bangunan knowledge. Kita panggil dia knowledge block ataupun blok ilmu. 15 bilik yang fully aircon tuan-tuan. Fully aircon. Lecture room sekarang. Sudah pun ada dan orang-orang yang mewakafkannya tuan-tuan. Untuk diwakafkannya insya-Allah. Jadi inilah tuan-tuan yang sedang digerakkan. Kita ucapkan terima kasih kepada Perbadanan Wakaf Selangor yang telah bersama-sama tuan-tuan memberikan payungnya kepada kita untuk kita bergerak dan lebih cergas lagi tuan-tuan dan puan. Kepada tuan-tuan insya-Allah saya harap tuan-tuan wakafkanlah, zakatkanlah, apa pun tuan-tuan, sedekahkanlah, infakkanlah, fidyahkanlah, amal jariah dan amal salih untuk kita melakukan sesuatu yang terbaik. Ini mungkin contoh kecil, banyak lagi contoh-contoh besar oleh kumpulan individu-individu dan kumpulan individu yang dapat dilaksanakan di seluruh negara kita di Malaysia ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan cukup setakat itu saya rasa. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih yang tak terhingga. Yang pertama kepada Ustaz Anwar, yang kedua kepada Ustaz Rohizan. Alhamdulillah tuan-tuan kita dah bincang. Rasa saya yang pertama tuan-tuan dah terbuka tuan-tuan, terbuka. Selama ni separuh tertutup dan sekarang dah terbuka dah. Yang kedua, tak mau terbuka begitu saja tuan-tuan. Ramadan ni, malam yang kedua ni tuan-tuan, ada 28 malam lagi, 20 malam lagi tuan-tuan. Tuan-tuan banyak lagi masa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang suka memberikan infak, tetapi pada masa bulan Ramadan ni lebih cepat lagi. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf tuan-tuan. Banyak mereka mewakafkan, mensedekahkan apa yang mereka ada untuk kehidupan di dunia dan meniti untuk kehidupan akhirat. Saya nak seru kepada tuan-tuan. Marilah tuan-tuan malam ni dengar-dengar juga, tengok-tengok juga. Tuan-tuan, action kena dibuat. Tindakan kena diambil. Pakat dengan suami, pakat dengan anak, pakat dengan isteri, pakat dengan semua teman-teman, anak-anak kita tuan-tuan dan puan, untuk kita fikirkan malam ini satu keputusan nak dibuat. Besok pagi, selepas subuh, buat satu keputusan tuan-tuan. Untuk kita cari di mana harta kita, harta yang tidak alih untuk kita wakafkan. Kalau di Perak, di Perak lah. Kalau Selangor, di Selangor lah. Kalau di Kedah, di Kedah lah. Kalau Kelantan, Terengganu, Kelantan, Terengganu lah. Kok ada negeri yang saya tak sebut nanti kecil hati pula tuan-tuan dan puan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz-Ustaz. Bila-bila nanti saya panggil lagi tuan-tuan dan puan sebab program kita ni berterusan tuan-tuan, berterusan. Selagi ada PKP ni kita berterusan. Saya sudah bersiaran ni daripada 18 hari bulan Mac, sekarang ni dah 1 bulan 6 hari tuan-tuan. Tiap-tiap hari 5 kali saya bersiaran. Tiap-tiap hari 5 kali tuan-tuan. Semata-mata untuk memasukkan dalam kepala kita cantiknya Islam dalam kehidupan. Tatanglah Islam, ambillah Islam, hidupkan Islam dan mati bersama Islam. Tuan-tuan, mudah-mudahan ada baiknya kepada saya, ada baik kepada semua. Terima kasih kepada para penonton. Jangan lupa tuan-tuan, besok pagi pukul 7. Pukul 7 besok dah ada tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita ada sentuhan subuh besok pagi tuan-tuan ya, insya-Allah. Daripada saya, daripada Yayasan Kebajikan Sabha, daripada insya-Allah YouTube kita, YouTube ada YouTube tuan-tuan, Dr. Hassan Ali, kita ada Instagram Dr. Hassan_Ali dan kita juga ada tuan-tuan saya punya page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Saya yakin Ustaz Anwar pun ada page dia, Ustaz Rohizan pun ada Facebook dia dan sebagainya. Gunakan tuan-tuan, gunakan insya-Allah. Terutama Facebook yang ada dan dengan Twitter ke apa juga yang ada kepada Perbadanan Wakaf Selangor yang saya tahu
tuan-tuan gunakanlah. Malam ni, besok tuan-tuan terus pergi kepada Facebook, kepada Twitter, kepada Instagram, apa juga yang ada dalam Perbadan Wakaf Selangor dan juga yang di Perak dan sebagainya. Cukup setakat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.